Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 3 Pintar. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu tentang jenis-jenis ayat yang berada di dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, untuk pengajaran kali ini, cikgu akan merujuk buku teks halaman 23 yang bertajuk Khasiat Vitamin C. Oleh itu, jom mari kita tengok berapakah jenis-jenis ayat yang kita boleh jumpai. Okey murid-murid, terdapat 4 jenis ayat. Ayat yang pertama ialah jenis ayat penyata. Yang kedua ialah ayat tanya. Yang ketiga, ayat perintah. Dan yang keempat ialah ayat seruan. Mari kita tengok apa maksud ayat perintah. Okey, maafkan cikgu, ayat penyata. Okey, ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan ataupun senang cerita ialah untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang lain. Okey, sebagai contoh, okey, ayat ini selalunya diakhiri dengan tanda noktah ataupun berhenti. Ini tanda noktah pada penghujung ayat. Contoh ayat di sini ialah nama saya ialah Ali. Nampak tak noktah? Okey, dia memberitahu bahawa nama dia ialah Ali. Okey, kita tengok ayat yang kedua ialah ibu saya sedang memasak di dapur. Okay, ini merupakan ayat penyata, iaitu dia memberitahu bahawasanya ibunya sedang memasak di dapur. Dia telah menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang lain dengan menggunakan ayat penyata. Okey, mari kita tengok jenis ayat yang lain. Okey, jenis ayat yang kedua ialah ayat tanya. Seperti mana nama jenis ayat ni ialah tanya, ialah kita gunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Okey, macam mana kita nak kenal bahawa ayat ini adalah ayat tanya? Okey, untuk kenal ayat ini, kita akan nampak bahawa ayat ini selalunya diakhiri dengan tanda tanya, iaitu di sini hujungnya. Okey, ada tanda soal. Tanda tanya ataupun tanda soal. Okey, contoh ayat di sini. Okey, siapakah nama kamu? Nampak tak? Di belakang ini, pada ayat ini terdapat tanda tanya. Okey, yang terakhir, bilakah bas kita akan sampai di sekolah? Nampak tak? Di sini ada tanda tanya. Okey. Boleh faham? Ingat, apabila nampak sahaja ada kata tanda tanya ini, bermaksud bahawa ia merupakan ayat tanya. Okey, kita tengok jenis yang ketiga, iaitu ayat perintah. Apakah kegunaan ayat perintah ini? Ayat perintah ini ialah ayat yang menyuruh, melarang dan meminta seseorang melakukan sesuatu. Okay, apabila kamu nak menyuruh seseorang ataupun melarang seseorang itu melakukan sesuatu ataupun minta mereka untuk melakukan sesuatu, kita akan gunakan ayat perintah. Okay, selalunya ayat perintah ini menggunakan kata perintah, iaitu jangan, tolong, sila, harap dan usah. Contohnya, janganlah kamu pijak di rumput itu. Itu kata perintah, maksudnya kamu melarang dia itu untuk memijak rumput, ataupun silalah duduk. Kamu perintahkan seseorang itu untuk duduk. Okay, ataupun usahlah kamu bermain di dalam kelas. Kamu melarang orang itu untuk bermain di dalam kelas. Okey, kita tengok ayat. Okey, ayat perintah ini juga kamu boleh kenal pasti jika terdapat imbuhan lah ditambah pada kata kerja. Contohnya, marilah kita makan. Maksudnya
Mari ialah kata kerja. Kamu tambahlah. Marilah kita makan. Maksudnya kamu menyuruh seorang itu makan bersama-sama kamu. Ataupun makanlah makanan yang sihat. Kamu menyuruh seseorang itu untuk makan makanan yang sihat. Ataupun contoh yang ketiga ialah tidurlah. Kamu menyuruh adik kamu contohnya dengan ayat tidurlah di katil itu. Okay. Contoh ayat perintah. Kita tengok ayat pertama. Silalah ambil buku kamu di meja guru itu. Kamu menyuruh seseorang itu untuk mengambil bukunya di meja guru. Okay, yang kedua ialah marilah kita makan di bawah pokok itu. Kamu mengajak orang itu makan di bawah pokok. Okay, yang terakhir, usahlah kamu menangis lagi. Kamu melarang seseorang itu daripada menangis, ataupun kamu menyuruh seseorang itu untuk berhenti menangis. Okey, mari kita tengok jenis ayat yang terakhir, iaitu ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang disertai oleh kata seru. Macam mana kata seru tu? Aduh, cis, nah, dan lain-lain. Okey, kita gunakan ayat seruan ni untuk apa? Ayat seruan ini untuk melahirkan perasaan. Sebagai contoh, gembira, kagum, marah, terkejut. Okey. Untuk kita kenal ayat ini, selalunya ayat ini diakhiri dengan tanda seru. Inilah tanda seru. Seperti mana macam air yang diterbalikkan. Iaitu titik di bawah dan batang yang panjang ini di atas. Okey, kita tengok contoh ayat seruan. Wah, cantiknya baju itu. Ayat seruan selalunya kata seru itu diletakkan koma, lalu sambung dengan yang diakhiri dengan tanda seru. Wah, cantiknya baju itu. Ini ayat ini melahirkan perasaan kagum. Okey, yang kedua ialah aduh, sakitnya kakiku. Ini menunjukkan perasaan yang menunjukkan bahawa kaki kita telah sakit. Mungkin sebab terpijak paku. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, mari kita tengok contoh pada buku teks halaman 23. Okey, di sini cikgu ada petikan yang cikgu ambil daripada buku teks halaman 23. Cikgu bacakan dahulu. Sudah 2 hari, Saiful mengalami demam selsema. Pada pagi itu, ibu telah menyediakan sup sayur kepada Saiful. Saiful, makanlah sup sayur ini, kata ibu. Baiklah, ibu, kata Saiful. Apakah khasiat sup sayur ini, ibu? Tanya Saiful. Okey, kita tengok kat sini ada berapa jenis ayat. Okey, yang pertama kita tengok. 2 ayat yang teratas tu ialah merupakan ayat pernyata. Di mana yang ayat pertama ialah dia menyatakan bahawa Saiful sudah 2 hari mengalami demam selsema. Okey. Ayat yang kedua tu ialah ibu telah menyediakan sup sayur untuk Saiful. Menyatakan bahawa ibunya telah menyediakan sup sayur kepada Saiful. Okey, kita tengok kenapa ayat yang ketiga. Saiful, makanlah sup sayur ini, kata ibu. Dia warna oranye. Disebabkan bahawa ayat ini ialah ayat seruan. Macam mana kita nak tahu ayat ini adalah ayat seruan? Nampak tak di sini? Saiful, makanlah sup sayur ini. Di mana? Okey murid-murid, mari kita tengok pula jenis ayat yang terkandung pada buku teks halaman 23. Di sini, cikgu telah memotong sebahagian petikan yang terdapat pada muka surat itu. Sebelum itu, marilah murid-murid dengar cikgu membaca. Okey, khasiat vitamin C. Sudah 2 hari, Saiful mengalami demam selsema. Pada pagi itu, ibu telah menyediakan sup sayur untuk Saiful. Saiful, makanlah sup sayur ini, kata ibu. Baiklah, ibu, kata Saiful. Apakah khasiat sup sayur ini, ibu? Tanya Saiful. Okey, mari kita tengok. Ada berapakah jenis ayat yang terkandung pada petikan ini? Okey, yang pertama kita ada
ayat penyata, iaitu sudah 2 hari Saiful mengalami demam sesama. Menunjukkan bahawa ayat ini menyatakan bahawa Saiful tidak sihat. Yang kedua ialah pada pagi itu ibu telah menyediakan sup sayur untuk Saiful. Bermaksud dia menyatakan bahawa ataupun menyampaikan maklumat bahawa ibunya telah menyediakan sup sayur untuk Saiful. Kita tengok seterusnya. Iaitu ayat perintah. Cikgu ada tersalah tulis ni, perintah. Perntah. Okey. Macam mana kita tahu ini ayat perintah? Kerana ia ada imbuhan lah. Makanlah sup sayur ini. Bermaksud bahawa ibunya menyuruh Saiful untuk makan sup sayur ini. Memerintahkan Saiful supaya makan. Okay, seterusnya. Yang warna, ayat yang berwarna ungu ini. Ialah ayat tanya. Kenapa ia ayat tanya? Kerana pada penghujung ayat ini terdapat kata tanya. Ini pun ialah ayat di mana Saiful menanyakan kepada ibunya tentang khasiat sup sayur. Okey. Seterusnya, kita tengok petikan yang sama. Okey. Dengar cikgu baca. Ibunya tersenyum lalu menjawab, sayur ini banyak khasiatnya. Sayur-sayuran dalam sup ini kaya dengan vitamin C yang dapat membantu Saiful cepat sembuh. Vitamin C berupaya untuk meningkatkan ketahanan badan, jelas ibu. Oh, banyak kelebihan vitamin C ini, kata Saiful. Ya Saiful, oleh itu Saiful perlu menghabiskan sup sayur ini. Okey. Sekarang kita tengok apakah jenis ayat yang terkandung dalam potongan petikan ini. Okey, yang pertama kita ada sama juga, iaitu ayat penyata, di mana ayat ini menyatakan kelebihan sayur, sup sayur, iaitu sup sayur ini kaya dengan vitamin C yang dapat membantu Saiful cepat sembuh. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi jenis ayat yang berada dalam petikan ini, iaitu ialah ayat seruan. Macam mana kita nak tahu bahawa ayat ini ayat-ayat seruan? Di mana kita tengok pada penghujung ayat ini yang berwarna biru ini, yang ditulis warna biru ini, dia ada kata seru ataupun tanda seru. Macam ayat yang terbalik ni. Okey. Ini menunjukkan bahawa ia adalah kata seru. Bila awak baca nada ayat ini pun, awak mengetahui bahawa Saiful melahirkan perasaan kagum ataupun terkejut dengan banyaknya kelebihan sup vitamin C ini ataupun vitamin C itu sendiri. Okey, cikgu harap kamu boleh memahami 4 jenis ayat tadi. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat perintah. Yang ketiga, ayat tanya. Dan yang empat ialah ayat seruan. Okey, kalau murid-murid ada sebarang pertanyaan, boleh sahaja menghubungi cikgu untuk mengutarakan soalan kamu. Sekian, terima kasih.